Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi cikgu. Waalaikumsalam. Semua murid-murid sihat ke? Sihat cikgu. Patutlah nampak ceria je. Okey, baiklah seperti biasa, sila imbas QR code untuk kehadiran. Cikgu nak lihat siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Cikgu dah. Sudah cikgu? Okey, nampaknya semua hadir ya. Bagus. Ada yang ngantuk tak hari ni? Ada. Muka Ain macam mengantuk. Nanti boleh urut-urut di bahu ya. Baiklah. Kita akan meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam topik pembelajaran kita, cikgu nak tanya mengenai dua rancangan yang sering dipaparkan di TV3 dan TV1. Siapa yang selalu melihat dua rancangan ini di televisyen? Nampaknya semua peka ya dengan isu semasa kerana sering melihat dua video ini. Jadi sekarang cikgu nak tanya, dalam kedua-dua rancangan TV ini, mereka memaparkan tentang apa ya? Ada sesiapa boleh bagi tahu cikgu? Boleh Ain? Okey, Ain sila jawab. Dalam rancangan tersebut dia memaparkan dua komponen. Satu tentang isu semasa, yang kedua laporan sukan cikgu. Betul, nampaknya Ain memang peka terhadap komponen-komponen yang ada di dalam dua rancangan ini. Betul, yang pertama dia memaparkan mengenai berita isu semasa. Yang kedua tentang laporan sukan. Baiklah, seterusnya cikgu nak kamu semua lihat video yang telah cikgu sediakan ini. Cikgu nak kamu semua teliti, fokus terhadap cara penyampaian wanita yang ada di dalam video tersebut sebab cikgu ada pertanyaan untuk kamu semua. Boleh? Boleh cikgu. Ada ya, cikgu pasang video tersebut. Saudara, seterusnya kita ke laporan sukan CKL 2017. Tamat saingan hari ini, Malaysia terus selesa mendahului dengan mengumpul 68 pingat emas, 45 perak dan 45 gangsa. 2 emas daripada Shalin Zulkifli dan Muhammad Rafiq Ismail pada hari terakhir acara bowling menutup tirai prestasi cemerlang skuad bowling dengan 7 pingat emas, 4 gangsa dan 3 perak. Seterusnya mengatasi pencapaian 5 pingat emas di Sukan C Singapura 2015. Okey, baiklah. Semua tengok tak video tadi? Tengok cikgu. Cantik tak wanita di dalam video tersebut? Cantik. Bagus. Okey, baiklah. Berdasarkan pemerhatian kamu, soalan cikgu adalah kamu rasa wanita yang di dalam video tersebut membaca ataupun menghafal teks yang diujarkan di dalam video tersebut? Menghafal. Okey, Syawati kata menghafal. Ain dengan Aina pun berpendapat bahawa wanita tersebut menghafal. Boleh tak cikgu nak minta Ain untuk menyatakan mengapa Ain rasa wanita tersebut menghafal teks tersebut? Kerana bercakap dengan lancar cikgu. Bercakap dengan lancar. Okey, cikgu nak minta pandangan daripada Aina pula. Nurul Aina, boleh tak Nurul Aina menjelaskan kepada cikgu kenapa Nurul Aina menyatakan bahawa wanita tersebut menghafal teks tersebut? Sebab saya tengok cara dia pandai kamera cikgu dan pembacaan dia lancar je. Oh begitu. Baiklah, kita akan melihat jawapan sebenar pada video yang seterusnya. Sila fokus dan teliti apakah yang hendak disampaikan oleh pemuda dalam video ini. Rahsia kedua. Ramai orang kata, AK, kau baca berita yang lama-lama tu kau hafal ke? Oh tak, saya tak hafal. Saya pakai ni. Namanya prompter. Nampak tak? Rahsia kedua. Nampak tak di Ramai situ? orang kata, Jawapan dia apa? Syawati boleh jelaskan kat cikgu jawapan dia? Wanita tadi membaca atau menghafal teks? Membaca cikgu. Betul, kerana wanita tersebut menggunakan teknologi prompter untuk membaca. Dia ada di hadapan kamera. Itulah yang menjawab persoalan Aina. Kenapa dia nampak seperti hanya memandang kamera, tak nampak macam membaca sebab dia punya prompter tu duduk di bahagian kamera. Jadi mereka ini membaca dan untuk menjawab persoalan yang Ain kemukakan tadi, mengapa wanita tersebut membaca dengan lancar. Betul Ain cakap. Jadi kenapa wanita tersebut membaca dengan lancar? Kerana wanita tersebut telah mempunyai kemahiran membaca yang tinggi. Baiklah, berdasarkan topik pembincangan kita sebentar tadi, boleh tak seorang menjelaskan kepada cikgu apakah topik pembelajaran kita pada hari ini? Saya rasa
belajar tentang membaca laporan, cikgu. Okey, Ain kata kita akan membaca mengenai kita akan belajar mengenai membaca laporan. Okey, Syawati angkat tangan tadi. Syawati nak jawab apa? Sama jawapan tadi cikgu. Sama dengan jawapan Ain. Bagus. Nampaknya anak murid cikgu dapat meneka dengan baik sesi pembelajaran kita pada hari ini ya, topik pembelajaran kita pada hari ini. Betul sekali. Pada hari ini kita akan belajar cara untuk membaca laporan. Pada hari ini kita mempunyai 2 objektif, iaitu objektif pertama, murid dapat membaca 3 ciri laras bahasa laporan yang dikenal pasti secara berkumpulan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Manakala objektif kita yang kedua pula ialah murid dapat membaca laporan yang disediakan oleh guru secara berkumpulan dengan sebutan dan intonasi yang betul, nada yang sesuai serta kepantasan yang wajar. Jadi, awak semua sudah bersedia nak belajar mengenai cara untuk membaca laporan? Sudah. Bersedia cikgu. Baiklah, sekarang cikgu nak semua murid-murid buka muka teks, muka surat 4. Baik cikgu. Pastikan jumpa laporan pencapaian tentang orkestra simfonik ni ya. Dah jumpa. Dah ke? Bagus. Dah. Ain dah jumpa? Okey, Ain dah. Okey, baiklah semua sudah jumpa surat 4 ya. Okey, sekarang cikgu nak salah seorang tolong cikgu baca perenggan pertama. Siapa boleh? Baik cikgu. Okey, Syawati. Saya cikgu. Sila baca perenggan pertama. Laporan pencapaian tertinggi tahun 2015 hingga 2017. Orkestra Simfonik Sekolah Seri Puteri. Orkestra Simfonik Sekolah Seri Puteri atau lebih dikenali sebagai Seri Puteri Simfonik Wings, SP Wings, dianggotai oleh 99 orang murid dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Sejak ditubuhkan pada tahun 1976, SP Wings merupakan antara pasukan orkestra yang terbaik di Malaysia. Okey, dah cikgu. Bagus. Beri tepukan untuk Syawati kerana berani menjadi wakil untuk membaca. Baiklah. Pembacaan Syawati bagus. Tapi cikgu nak kamu semua lihat pembacaan yang dilakukan oleh rakan sekolah cikgu dahulu. Dia merupakan pelajar yang paling bagus dalam membaca sesuatu laporan. Cikgu minta semua beri tumpuan sebab cikgu nak minta awak semua beri maklum balas tentang pembacaan kawan cikgu ini ya. Laporan pencapaian tertinggi tahun 2015 hingga 2017. Orkestra Simfonik Sekolah Seri Puteri. Orkestra Simfonik Sekolah Seri Puteri atau lebih dikenali sebagai Seri Puteri Simfonik Wings, SP Wings, dianggotai oleh 99 orang murid dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Sejak ditubuhkan pada tahun 1976, SP Wings merupakan antara pasukan orkestra yang terbaik di Malaysia. 17. Semua dah dengar ya apa yang kawan cikgu baca? Sudah, cikgu. Cikgu Dah, nak cikgu. tanya. Cikgu nak tanya pada Aina, Nurul Aina. Aina rasa pembacaan yang dibaca oleh Syawati dengan rakan cikgu di sekolah tu ada perbezaan tak? Ada cikgu. Okey, nyatakan perbezaan tersebut. Intonasi tak sama. Bunyi dia. Intonasi tak sama, betul. Okey, baiklah. Sekarang cikgu nak jelaskan bahawa pembacaan yang Syawati buat tadi itu adalah pembacaan yang biasa kita buat untuk membaca sesuatu. Tapi pembacaan yang dilakukan oleh rakan cikgu terbentar tadi adalah pembacaan mengikut cara yang betul ketika membaca sesebuah laporan. Sebelum tu cikgu nak tanya Syawati, awak tahu tak ciri laras bahasa laporan? Tak tahu cikgu. Tak tahu. Sebab itulah Syawati tidak dapat membaca laporan dengan betul. Kerana untuk membaca laporan dengan betul, murid-murid perlulah mengetahui terlebih dahulu ciri-ciri laras bahasa yang terdapat dalam sesuatu laporan. Baiklah, seterusnya cikgu akan menerangkan terlebih dahulu mengenai ciri-ciri laras bahasa sesuatu laporan. Semua sedia ke untuk belajar mengenai ciri-ciri laras bahasa laporan? Sudah, cikgu. Bersedia cikgu. Okey, bagus. Baiklah, ciri yang pertama adalah bernada formal. Bernada formal bermaksud kita menggunakan bahasa yang lain daripada bahasa pertuturan harian kita. Contoh frasa cikgu ambil daripada petikan dalam laporan tersebut, sama ada di peringkat negeri, kebangsaan maupun antarabangsa. Itu kita baca dengan nada biasa kita membaca sesuatu teks. Tapi sekiranya kita hendak membaca laporan, kita perlu menggunakan nada yang formal seperti ini. Contohnya, sama ada di peringkat negeri, kebangsaan maupun
antarabangsa. Nampak tak ada perbezaan di situ? Nampak cikgu? Nampak cikgu. Pembacaan cikgu yang pertama tadi agak tiada intonasi, hanya mendatar sahaja, betul? Pembacaan cikgu yang kedua menggunakan intonasi turun dan naik. Jadi itulah yang dinamakan ciri laras bahasa yang bernada formal. Boleh faham? Boleh cikgu. Bagus. Okey, ciri laras bahasa laporan yang terdapat dalam laporan yang Syawati baca yang kedua adalah menggunakan bahasa yang ilmiah. Okey, bahasa yang ilmiah ini bermaksud kita menggunakan bahasa yang tinggi. Contoh dia, frasa yang cikgu ambil dalam laporan yang Syawati baca tadi ada penggunaan perkataan saban tahun. Saban tahun ni jika dalam pertuturan harian kita akan menggunakan setiap tahun. Jadi dalam laporan tersebut dia menggunakan bahasa yang ilmiah untuk menyatakan bahawa saban tahun SP Win telah menyertai pelbagai acara. Nampak tak? Penggunaan bahasa yang berbeza daripada pertuturan harian. Bahasa ini merupakan bahasa yang ilmiah kerana bahasa ini merupakan bahasa tinggi dalam bahasa Melayu. Kita tak guna dia dalam pertuturan harian biasa. Nampak tak kat situ? Jelas tak? Jelas cikgu. Okey, baiklah. Cikgu akan seterusnya adalah ciri laras bahasa yang ketiga iaitu menggunakan istilah khusus. Okey, istilah khusus ni perkataan-perkataan yang digunakan dalam sesuatu laporan mengikut ciri ataupun jenis laporan tersebut. Contohnya, Syawati tadi awak baca tentang laporan apa? Laporan kejayaan cikgu. Betul. Jadi bila dalam laporan kejayaan tentunya ada istilah-istilah khusus yang digunakan. Contohnya dalam laporan tersebut mempunyai perkataan seperti anugerah, kemenangan. Jadi nampak tak kat sini? Penggunaan istilah khusus. Kalau kita menyatakan tentang laporan sukan, kita takkan guna istilah-istilah ini. Contohnya kita dalam laporan sukan kita akan menggunakan istilah seperti menyepak, pertandingan, seperti itu. Boleh faham? Boleh cikgu. Istilah khusus ni hanya digunakan mengikut jenis laporan tersebut. Okey, seterusnya ciri laras bahasa yang seterusnya adalah menggunakan sudut pandang orang ketiga. Hal ini bermaksud ciri laras bahasa ini menjelaskan bahawa pembaca tidak terlibat dalam situasi laporan tersebut. Syawati, tadi awak membaca, awak ada tak menyatakan bahawa awak terlibat secara langsung dalam laporan tersebut? Tidak. Betul, tidak. Syawati tidak menggunakan, Syawati hanya membaca dan menggambarkan sahaja tentang laporan yang ingin dia sampaikan. Kat situ jelas tak? Nampak. Boleh faham semua? Boleh cikgu. Faham. Bagus. Okey, sekarang cikgu nak uji tahap kefahaman murid-murid mengenai apa yang telah cikgu sampaikan sebentar tadi. Cikgu nak setiap orang menyatakan satu ciri laras bahasa yang telah cikgu ajarkan di dalam kelas sebentar tadi. Syawati, nyatakan satu ciri laras bahasa. Okey. Okey, bernada formal cikgu. Betul, bernada formal. Okey, yang kedua, Ain. Menggunakan bahasa ilmiah cikgu. Okey, betul. Bagus. Yang ketiga, Aina. Menggunakan istilah khusus cikgu. Betul. Okey, yang keempat, Sazila. Menggunakan sudut pandang orang ketiga, cikgu. Betul, bagus. Nampaknya semua telah menguasai ciri-ciri laras bahasa yang terdapat dalam laporan. Bagus. Sekarang cikgu akan menjelaskan pula mengenai bagaimana cara untuk membaca laporan. Yang pertama, murid-murid perlu mengetahui cara untuk menyebut sesuatu perkataan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang betul. Contoh dia, kita akan sebut saban tahun, kita tak akan sebut saban atau sebagainya. Okey, seterusnya murid-murid juga perlu mengetahui nada yang sesuai serta kepatasan yang wajar. Nada yang sesuai ini seperti yang cikgu jelaskan sebentar tadi, bernada formal. Jadi kita kena guna nada yang formal untuk membaca laporan. Faham? Faham tak? Faham cikgu. Bagus. Okey, cikgu akan tunjuk cara untuk membaca satu ayat dalam laporan yang dalam laporan yang terdapat dalam buku teks.
Saban tahun, SP Wing telah menyertai pelbagai acara persembahan dan pertandingan sama ada di peringkat negeri kebangsaan maupun antarabangsa. Nampak tak berlakunya nada yang turun naik? Betul tak? Betul je. Jadi di situlah perbezaan di mana sekiranya kita membaca teks laporan. Kita perlu mengetahui cara-cara untuk menaikkan suara serta menurunkan suara kita ketika kita membaca sesuatu laporan. Jelas tak? Jelas. Baiklah, sekarang cikgu nak minta Nurul Aina, boleh tak awak membaca ayat yang telah cikgu sediakan di hadapan ni? Boleh cikgu. Saban tahun SPW telah menyertai pelbagai acara persembahan dan pertandingan sama ada pada peringkat negeri, kebangsaan maupun antarabangsa. Betul, bagus. Nampaknya Aina telah berjaya mengaplikasikan apa yang telah cikgu ajarkan sebentar tadi. Okey, sebelum meneruskan pembelajaran seterusnya, cikgu nak kamu semua buka email masing-masing. Cikgu ada menghantar sesuatu dekat email kamu. Setelah kamu buka, beritahu cikgu apa kandungan yang terdapat dalam email tersebut. Laporan cikgu. Dengan kumpulan. Cikgu, saya dapat kumpulan 1. Saya pun. Okey. Saya kumpulan 2. Kumpulan 2. Kamu semua dah tahu masing-masing kan? Sekarang ni cikgu kamu tinggal untuk masuk kepada kumpulan WhatsApp masing-masing. Okey, sudah cikgu. Tujuan kumpulan WhatsApp Okey, dah cikgu. dah. Okay. Tujuan kumpulan WhatsApp tersebut adalah untuk kamu berbincang mengenai aktiviti yang cikgu akan bagi selepas ini. Aktiviti tersebut cikgu nak kamu mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat dalam laporan yang telah cikgu berikan. Ciri tersebut seperti yang kamu telah belajar tadi dan cikgu nak hanya 3 sahaja. Ciri tersebut ialah bahasa ilmiah, istilah khusus dan bernada formal. Setelah kamu semua mendapat ciri tersebut, kamu buat ciri tersebut dalam bentuk pertanyaan. Faham tak? Faham cikgu? Faham. Itu bukan contoh rangkaian pertanyaan yang cikgu nak. Dan kamu boleh buat pertanyaan tersebut dengan menggunakan auto draw. Siapa-siapa pandai tak guna auto draw? Pandai cikgu. Pandai. Pandai. Kalau macam tu, kamu semua boleh scan QR code ni untuk menggunakan draw dan kamu semua boleh mula berbincang di dalam grup WhatsApp masing-masing untuk meneruskan aktiviti. Hanya seorang saja wakil untuk pertandingan untuk draw ini dan seorang pada cikgu. Dah cikgu? Sudah cikgu. Sekarang Dah cikgu. dalam grup WhatsApp masing-masing ya. Ada apa-apa soalan ke yang kamu tak faham? Cikgu, saya nak tanya boleh? Saya je cikgu. Apa nak tanya? Aina ke Hazimah? Bagi Hazimah lah cikgu. Saya nak tanya cikgu sebab saya mewakili kumpulan 1. Saya nak tanya berapa minit cikgu peruntukkan untuk kami menjawab soalan yang cikgu berikan ini? Dalam 3 minit untuk kamu lakukan aktiviti ini. Jelas? Satu kumpulan satu sahaja. Betul minta? Kumpulan satu saja, hanya wakil saja yang buat auto draw tu. Baik cikgu, terima kasih. Sama. Okey, sekarang kita boleh bincang dalam grup masing-masing ya. Okey, ada apa-apa masalah ke? Kalau ada boleh tanya cikgu. Cikgu sedia membantu anda semua. Ada lagi cikgu. Okey. Masa yang diperuntukkan lagi 2 minit. Cikgu rasa kamu semua dah boleh start buat auto draw wakil kumpulan. Cikgu harap kamu semua telah selesai menggunakan auto draw kerana masa yang telah diperuntukkan hampir tamat. Sila hantar jawapan kamu ke dalam kumpulan WhatsApp masing-masing untuk cikgu tengok bagi melakukan aktiviti yang seterusnya. Okey, masa yang diberikan telah cukup 3 minit. Ada kumpulan yang telah hantar kepada cikgu. Sekarang, cikgu akan pilih kumpulan mana kena pandang dahulu. Dan pemandangan bila dibuat secara individu ini mengikut alih-alihnya. Okey, sekarang yang mana ya? Cikgu. Cikgu. Yang
yang terkena dengan terkena tadi iaitu kumpulan 1. Okey, sekarang cikgu akan kamu bentangkan ciri-ciri laras yang telah kamu dapat beserta contoh frasa yang telah kamu tulis. Istilah khusus bermaksud istilah yang menggambarkan bidang dalam laporan tersebut. Contoh perkataan, arena pemerkasaan, contoh frasa dalam arena pemerkasaan baku. Saya pula membentang. Bahasa ilmiah bermaksud bahasa yang jelas dan bersifat saintifik. Contoh perkataan, sejajar. Contoh frasa, sejajar dapat memperkasakan bahasa kebangsaan. Maaf. Okey, seterusnya bernada formal bermaksud menggunakan bahasa Melayu baku dan intonasi yang betul. Contoh frasa, pertandingan syarahan, perbahasan dan mengarang esei. Okey, bagus kumpulan 1. Okey, sekarang kita pergi ke kumpulan 2 ya. Kumpulan 2 dah ready ke? Dah cikgu. Okey. Kumpulan 2 boleh mula membentang. Okey. Ciri laras dan contoh frasa. Okey, yang pertama istilah khusus iaitu bermaksud istilah yang khusus untuk menggambarkan maksud dan kesesuaian dalam laporan. Contoh perkataan mengasah, menonjol. Contoh frasa untuk menonjol dan mengasah bakat para pelajar. Kedua, bahasa ilmiah bermaksud bahasa yang singkat, jelas dan efektif. Maafkan saya. Contoh perkataan, tuntasnya. Contoh frasa, tuntasnya. Program minggu bahasa kita. Yang ketiga, bernada formal. Bermaksud menggunakan bahasa Melayu baku dan betul dari segi aspek fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik. Contoh frasa ialah pertandingan pidato, berbalas pantun, kuis bahasa dan penulisan. Okey, Dah bagus cikgu. semua. Okey, bagus semua. Kedua-dua kumpulan bagus. Cuma cikgu ada sedikit pembetulan yang mana dilakukan oleh kumpulan 1. Terdapat sebutan yang tidak jelas. Contoh untuk perkataan arena dan pemerkasaan. Sebutan yang jelas ialah arena dan pemerkasaan. Boleh semua? Boleh cikgu? Boleh cikgu. Okey. Okey, baiklah. Sekarang cikgu akan teruskan dengan aktiviti kedua. Iaitu aktiviti sentuh dan pergi. Cikgu harap kamu semua masih bersemangat. Bersemangat lagi ke? Semangat! Semangat. Nampak lain macam dia punya semangat ya. Okey, baiklah. Tadi Cikgu Ain dah bagi laporan kan dekat kamu semua kan? Dah. Okey, sekarang Dah. dengan gunakan laporan tu juga, tag laporan tu juga kita akan membuat aktiviti kedua. Sekarang cikgu nak minta wakil kumpulan untuk pilih kad warna yang ada dekat tangan cikgu ni. Satu kumpulan satu je kad warna. Okey. Saya kumpulan 1. Nak warna apa? Nak warna apa? Saya nak warna merah jambu. Merah jambu. Wah, okey. Lagi kumpulan satu lagi? Saya nak Warna hijau. Okey, kumpulan 2 nak warna hijau. Okey, baiklah. Dekat kad warna ni ada tertulis perkataan mula. Kumpulan yang dapat kad warna yang ada tulis perkataan mula perlu membaca teks laporan mengikut ciri laras yang kamu belajar dengan Cikgu Ain tadi. Boleh? Baik cikgu. Faham? Setakat ni Baik, cikgu. Kena baca macam mana cikgu? okey, baca menggunakan 3 ciri laras yang kamu belajar dengan Cikgu Ain tadi. Boleh? Guna maksud cikgu guna intonasi lah. Ya, betul. Guna intonasi dan Intonasi yang formal tu. Okey. okey. Sekarang cikgu buka tengok dulu ya. Okey, nampaknya kumpulan 1 iaitu kumpulan Hazimah yang perlu mula dulu. Okey. Okey, baiklah. Sekarang kumpulan 1 boleh membaca teks laporan tersebut secara bergila-gila ya. Okey, Baik cikgu. Laporan 1, kempen penggunaan bahasa baku.
Pada 15 hingga 22 Februari 2019, Sekolah Menengah Kebahasaan Darau telah mengadakan kempen penggunaan bahasa baku. Kempen ini diadakan adalah untuk meluaskan penggunaan bahasa baku di kalangan murid-murid. Kempen ini dapat memupuk minat pelajar dan dalam mendalami bahasa kebangsaan sejajar dapat memperkasakan bahasa kebangsaan dalam diri murid-murid. Pertandingan syarahan, perbahasan, mengarang, esei telah dianjurkan bagi murid-murid tingkatan 4 dan tingkatan 5. Maka bagi murid-murid tingkatan 1, 2 dan 3 pula diadakan pertandingan membaca, sajak dan bercerita. Okey. Andi kumpulan Hazimah. Tazila. Okey, saya sambung. Tujuan utama pertandingan ini dijalankan adalah untuk mencukil bakat para pelajar dalam arena pemerkasaan bahasa baku, di samping meningkatkan keintelektualan pelajar. Kempen penggunaan bahasa baku yang dilaksanakan melalui pertandingan ini merupakan kempen serampan dua mata yang dilaksanakan oleh sekolah ini sejak beberapa tahun lalu. Kempen ini telah berjalan dengan lancar dan diharapkan agar kempen ini dapat dilakukan setiap tahun. Para pemenang setiap pertandingan telah diberi hadiah berupa wang tunai dan CJ perhargaan. Okey, baiklah. Nampaknya kumpulan 1 dah berjaya habiskan bacaan teks laporannya. Sekarang, cikgu nak minta wakil daripada kumpulan 2 untuk memberikan kad reaksi emoji terhadap pembacaan kumpulan 1. Boleh bagi sekarang ya? Buat tunjuk je apa. Okey. Okey, baiklah. Okey. Okey, baiklah. Sekarang cikgu nak minta kumpulan 2 pula untuk membaca teks laporan kamu. Silakan. Okey cikgu. Okey, laporan 2, Minggu Bahasa Kita. Pada 12 hingga 16 Februari yang lalu, seramai 50 orang peserta telah dari tingkatan 1 hingga 5 telah menyertai sebuah program yang bertemakan Minggu Bahasa Kita, Anjuran Persatuan Bahasa Melayu Sekolah Menengah Kebahasaan Dataran Lembau, SMKDL. Sepanjang program diadakan, pelbagai acara yang berkaitan dengan bahasa telah dilangsungkan. Antaranya ialah pertandingan pidato, berbalas pantun, kuis bahasa, penulisan dan lebih lagi. Tujuan utama acara-acara tersebut dianjurkan adalah untuk menonjol dan mengasahkan bakat-bakat para pelajar. Saya sambung. Okey, silakan. Bukan itu sahaja, para pelajar juga dapat meningkatkan penguasaan pembendaharaan kata serta kosakata bahasa Melayu mereka. Para pelajar yang berjaya memenangi pertandingan tersebut akan diberikan peluang untuk mewakili pihak sekolah dalam pertandingan peringkat daerah, kebangsaan dan akhirnya negara. Tuntasnya, program Minggu Bahasa Kita pada tahun ini berjaya mencapai matlamatnya dan banyak memberikan pengetahuan tentang pentingnya bahasa Melayu. Semoga program ini dapat diteruskan pada setiap tahun dengan aktiviti-aktiviti lebih menarik. Okey, baiklah. Terima kasih kumpulan 2 di atas pembacaan teks laporan kamu itu tadi. Okey, sekarang cikgu nak minta wakil kumpulan 1 untuk memberikan kad reaksi emoji terhadap kumpulan 2. Okey, nampaknya kumpulan 2 mendapat kad reaksi emoji terbaik. Syabas dan tahniah. Okey, baiklah. Cikgu nak tanya, kamu semua tahu tak kenapa ada kumpulan yang dapat kad reaksi emoji sedih dan ada kumpulan yang dapat kad reaksi emoji terbaik? Boleh bagi tahu cikgu tak? Ya cikgu. Okey. Okey, silakan Hazimah. Saya bagi kad terbaik pada kumpulan 2 kerana kumpulan 2 berjaya membaca dengan intonasi yang baik, cikgu. Okey, betul. Lagi? Saya cikgu. Okey. Saya memberi reaksi senyum kerana terdapat beberapa perkataan yang tidak diujarkan, yang tidak dibaca dengan jelas dan tidak dapat saya fahami.
Okey, baiklah. Terima kasih. Cikgu nak tambah sikit ya. Contohnya macam pembacaan untuk kumpulan 1, cikgu bagi reaksi emoji sedih. Kenapa cikgu bagi reaksi emoji sedih? Kerana pembacaannya tidak menepati 3 ciri laras bahasa yang telah kamu belajar tadi. Okey, pembacaan yang dibuat oleh kumpulan pertama dilihat berbeza dengan pembacaan yang dibuat oleh kumpulan kedua. Ini kerana kumpulan kedua membaca teks laporan tersebut dengan menggunakan 3 ciri laras yang telah kamu belajar tadi. Intonasi yang digunakan juga adalah intonasi yang pelbagai dan kepantasan yang digunakan adalah sesuai dengan teks laporan tersebut. Okey, sekarang cikgu nak minta kumpulan yang dapat kad reaksi emoji sedih tu untuk mengulang kembali pembacaan teks laporan tersebut tadi. Boleh tak? Baik cikgu. Boleh. Boleh, okey. Okey, boleh. Baiklah, sekarang kumpulan 1 boleh memperbaiki kembali pembacaan kamu. Silakan. Baik cikgu. Laporan 1, kempen penggunaan bahasa baku. Pada 15 hingga 22 Februari 2019, Sekolah Menengah Kebangsaan Darau telah mengadakan kempen penggunaan bahasa baku. Kempen ini diadakan adalah untuk meluaskan penggunaan bahasa baku di kalangan murid-murid. Kempen ini dapat memupuk minat pelajar dalam mendalami bahasa kebangsaan sejajar dapat memperkasakan bahasa kebangsaan dalam diri murid-murid. Pertandingan syarahan perbahasan mengarang esei mengarang esei telah dianjurkan bagi murid tingkatan 4 dan 5. Manakala bagi murid tingkatan 1, 2 dan 3 diadakan pertandingan membaca sajak dan bercerita. Okey. Okey. Tujuan utama pertandingan dijalankan adalah untuk mencukil bakat para pelajar dalam arena pemerkasaan bahasa baku di samping meningkatkan keintelektualan pelajar. Kempen penggunaan bahasa baku yang dilaksanakan melalui pertandingan ini merupakan kempen serampan dua mata yang dilaksanakan oleh pihak sekolah ini sejak beberapa tahun yang lalu. Kempen ini telah berjalan dengan lancar dan diharapkan agar kempen ini dapat dilakukan setiap tahun. Para pemenang setiap pertandingan telah diberikan hadiah berupa wang tunai dan sijil penghargaan. Okey, baiklah. Cikgu dah nampak penambahbaikan yang telah dilakukan oleh kumpulan 1. Pembacaannya pun sudah bagus. Syabas dan tahniah kumpulan 1 kerana berjaya memperbaiki pembacaan tersebut dan berjaya menggunakan intonasi dan kepantasan yang wajar dalam membaca teks laporan tersebut. Tahniah dan syabas cikgu ucapkan. Okey. Cikgu akan teruskan pengajaran pada hari ini. Okey, bagi memantapkan lagi kefahaman kamu semua, cikgu telah menyediakan teks laporan yang baru yang mengandungi ciri-ciri laras bahasa yang kamu pelajari tadi untuk kamu lebih faham lagi apa yang ciri-ciri tersebut. Okey. Cikgu telah menunjukkan teks laporan. Jadi tugas kamu sekarang ialah kamu kena mencari ciri-ciri laras laporan yang terdapat dalam teks laporan tadi, iaitu bahasa ilmiah, istilah khusus dan bernada formal. Jadi saya mahu kamu semua untuk menulis untuk menyenaraikan frasa-frasa yang terdapat dalam teks laporan tersebut berdasarkan ciri-ciri laras laporan ini. Okey, faham tak? Faham cikgu. Okey, jadi boleh teruskan tugasan tersebut. Baik cikgu. Cikgu, saya nak tengok laporan tadi dekat slide sebelum ni. Okey. Okey, ini. Ni buat secara Ini perkumpulan laporan juga teks ke cikgu? Ya, secara berkumpulan. Okay. Cikgu telah bahagikan kumpulan 1 dan kumpulan 2. Jadi kumpulan 1 boleh senaraikan ya. Cikgu telah menetapkan kumpulan tadi kan? Ya cikgu.
Okey, cikgu bagi masa 2 minit kepada kamu untuk menyaraikan ciri-ciri laras laporan yang terdapat dalam teks laporan ni. Ada masalah tak? Jadi Kalau ada cikgu, masalah boleh tanya. Ya. Okey, 1 minit lagi. Okey, dah siap ke? Cikgu. siap cikgu. Masa telah tamat, jadi cikgu ingin 3 orang wakil untuk membentangkan satu dapat isi untuk setiap orang. Okey. Siapa yang ingin menyenaraikan ciri-ciri? Menyenaraikan Nur Hazimah. Okey. Saya telah menyenaraikan ciri laras bahasa istilah khusus. Okey, saya menjumpai istilah khusus dalam laporan ini adalah perkataan pendeklamasian sebab teks laporan ini berkenaan dengan bahasa dan sastra. Jadi dia akan menggunakan istilah-istilah khusus dalam bahasa dan sastra. Okey, yang kedua sayembara dan yang ketiga istilah khusus yang ketiga adalah sajak. Jadi itu istilah khusus yang telah saya dapat daripada petikan ni. Okey, bagus. Wakil yang lain? Saya cikgu. Okey, Nur Aina. Okey. Ciri yang saya dapat dalam teks laporan tersebut ialah bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah yang terdapat dalam teks tu ialah nukilan. Teks laporan ini menggunakan bahasa ilmiah yang tinggi, berbeza dengan teks laporan biasa. Perbezaan ini dapat dilihat dengan perkataan nukilan tu. Kalau teks biasa yang menggunakan bahasa rendah, nukilan tersebut ditukar dengan perkataan petikan. Okey. Itu sahaja cikgu. Okey. Terima kasih Aina. Okey, yang seterusnya Ain. Saya jumpa ciri bernada formal. Ciri bernada formal yang saya jumpa dalam laporan ini ialah di samping itu pertandingan ini bertujuan melahirkan rasa cinta akan tanah air dalam kalangan generasi muda yang dilihat semakin hanyut di bawah arus kemodenan. Saya memilih tersebut kerana seperti kita tahu laporan perlu dibaca dengan nada formal cikgu. Okey, baik. Terima kasih atas jawapan kamu. Okey, semua jawapan kamu berikan adalah betul, tetapi terdapat sedikit mungkin kekeliruan ataupun ketidakkefahaman di mana yang telah dilakukan oleh Hazimah tadi, apabila intonasi yang digunakan adalah tidak kurang tepat, seperti perkataan sayembara. Okey, jadi cikgu tidak mahu kamu mengulangi kesilapan tersebut. Sebut intonasi yang betul adalah sayembara. Okey. Seperti deklamasi pun perlu disebut dengan betul. Okey. Okey, cikgu mahu kamu untuk membaca wakil kumpulan ataupun wakil daripada 3 orang ni untuk membaca teks laporan yang cikgu sediakan untuk perenggan yang pertama. Bacaan tersebut perlulah betul dari segi intonasi, kesesuaian dari segi kepantasan bacaan tersebut. Okey. Cikgu akan panggil seorang wakil, boleh tak? Boleh cikgu. Okay. Boleh cikgu. Ain boleh tak baca? Boleh cikgu. Okey. Teruskan. Sekolah Menengah Agama Sikh telah muncul sebagai johan keseluruhan peringkat kebangsaan pada Hari Bahasa dan Sastra yang telah dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebanyak 10 buah sekolah menengah dari seluruh negara yang mewakili 10 buah negeri telah menghangatkan suasana pertandingan yang dijalankan. Hari Bahasa dan Sastra ini telah dirasmikan oleh Datuk Seri Muhammad Nazri bin Taib, Pegawai Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah diadakan dengan gilang gemilang di Pusat Dagangan Dunia Putra. Pelbagai pertandingan berunsur kesusastraan bahasa Malaysia dipertandingkan dan disertai oleh ramai peserta.
Antara pertandingan yang diadakan termasuklah sayembara deklamasi saja, acara berbalas pantun dan bercerita. Okey, terima kasih Siti Noaim. Okey, untuk perenggan yang kedua, cikgu siapa yang sukarela nak baca? Cikgu tak nak panggil nama. Baiklah cikgu, saya baca ya. Ya. Baik, teruskan. Pertandingan ini diadakan bertujuan untuk mencukil bakat penulis dan pendeklamasi dalam kalangan pelajar sekolah menengah dari seluruh pelosok negara bagi mencapai aspirasi kerajaan supaya bahasa Malaysia dapat dinaik tarafkan. Setiap peserta dikehendaki menyediakan dan menyampaikan hasil-hasil nukilan menarik mereka. Di samping itu, pertandingan ini juga bertujuan menambahkan rasa cinta akan akan tanah air dalam kalangan generasi muda yang dilihat semakin hanyut di bawah arus kemodenan. Sayembara deklamasi sajak mendapat sambutan yang menggalakkan dari pelajar sekolah menengah. Okey, terima kasih Nur Hazimah. Okey, tadi Siti Noaim dan Hazimah telah membaca laporan dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul, nada yang sesuai dan kepantasan yang wajar. Terima kasih. Tahniah dua-dua. Kita akan teruskan kepada pengajaran yang seterusnya. Okey, untuk pengajaran bahagian ini, cikgu ingin kamu untuk menulis di dalam aplikasi Padlet yang telah cikgu sediakan. Okey, cikgu ingin kamu menulis apa yang hasil pengajaran kamu pada hari ini, apa yang kamu perolehi pada hari ini di dalam Padlet tersebut secara menyeluruh. Okey, cikgu akan buka Padlet sekarang ya. Okey, sekarang yang cikgu paparkan adalah laman Padlet yang perlu kamu tulis secara berkumpulan. Hasil pengajaran yang kamu perolehi pada hari ini. Jadi kamu boleh mula menulis sekarang. Okey. Baik cikgu. Okay, baik cikgu. Okey. Teruskan. Okey. Cikgu bagi masa 2 minit untuk kamu, untuk wakil kumpulan untuk menulis hasil pengajaran yang kamu perolehi pada hari ini berdasarkan topik pengajaran kita pada hari. 1 minit lagi. Satu minit lagi. Masa dah nak habis. Okey, dah siap ke? Sudah cikgu. Okey. Untuk pemilihan kumpulan untuk membaca rumusan dalam Padlet ni, cikgu akan membuat pemilihan melalui roda terkena. Okey, di hadapan kamu sekarang ni ialah cikgu paparkan roda terkena yang digunakan untuk memilih wakil kumpulan sama ada kumpulan 1 ataupun kumpulan 2 untuk membentangkan penulisan mereka dalam Padlet tadi. Jadi kamu untuk membentangkan penulisan kamu tadi, kamu perlu menggunakan sebutan baku dan nada seolah-olah kamu membaca laporan seperti yang kamu pelajari tadi berdasarkan ciri-ciri laras bahasa laporan tadi. Cikgu harap kamu dapat praktikkan untuk membentangkan hasil penulisan kamu itu tadi dalam Padlet. Okey, cikgu tekan ya. Okey, kumpulan 1. Siapa wakil kumpulan 1? Saya cikgu. Okey. Okey, sekejap. Baiklah cikgu, saya baca ya. Ya. Teruskan. Rumusan saya terhadap sesi pembelajaran kita pada hari ini, sepanjang sesi pembelajaran, saya telah mengetahui ciri laras bahasa yang terdapat dalam laporan. Saya juga dapat mengetahui cara untuk membaca laporan dengan betul. Selain itu, saya juga dapat belajar cara mengawal intonasi dan nada dalam membaca laporan. Okey, kumpulan 2 teruskan untuk membentang hasil penulisan kamu dalam Padlet ni. Apa yang kamu dapat rumuskan untuk hasil pembelajaran pada hari ini. Okey, kumpulan 2.
Wakil kumpulan 2. Apa yang kumpulan saya dapat ialah dapat mengenal pasti ciri-ciri laras yang terdapat dalam teks laporan seperti bahasa ilmiah, istilah khusus dan bernada formal. Selain itu, laras perlu digunakan dalam komunikasi bagi mewujudkan komunikasi yang berkesan. Namun begitu, untuk menggunakan laras tersebut kita harus mengetahui kesesuaian dengan situasi atau teks yang digunakan. Okey. Baik. Okey, kedua-dua kumpulan membentang dengan saya baik menggunakan nada dan intonasi yang seolah-olah membaca laporan. Tapi cikgu harap kamu dapat mempraktiskan lagi cara untuk mengeluarkan intonasi dan nada yang sesuai dan seperti kita membaca teks laporan. Baik, cikgu. Okey, berdasarkan apa yang telah kamu rumuskan dalam panel tadi, cikgu mendapati kamu telah mengetahui topik pengajaran pada hari ini iaitu ciri-ciri laras bahasa, laporan, cara membaca laporan dengan betul serta cara menggunakan intonasi dan nada yang sesuai ketika membaca laporan. Okey. Jadi secara keseluruhannya cikgu dapat melihat kamu dapat menguasai apa yang telah dipelajari pada hari ini berdasarkan aktiviti yang telah kamu lakukan seperti aktiviti untuk pembentangan. Kamu dapat membaca menggunakan sebutan senada yang sesuai, kepantasan yang sewajarnya ketika kamu membaca teks laporan yang telah disediakan dalam aktiviti tadi. Selain itu kamu juga dapat dapat mengetahui istilah khusus dalam sesuatu bidang. Kamu juga dapat menggunakan nada yang formal ketika membaca teks laporan dan untuk ciri yang terakhir iaitu kamu dapat menggunakan bahasa ilmiah dalam sesuatu teks laporan yang merujuk kepada sesuatu bidang yang berlainan, yang tertentu. Baiklah, tamatlah sudah pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu semua dapat mempraktiskan ilmu yang kamu pelajari ini dalam bidang-bidang yang seterusnya. Terima kasih. Terima kasih, cikgu.